Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Mari kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khabar muslimat semua. AJK Masjid kata bila ustazah nak bagi tarikh muslimat ni tak nak beraya dah, nak datang kuliah aja. Ya, agaknya yang datang ni lah yang selalu SMS tu ya. Jadi nak tak nak ustazah kena bagi jugalah tarikh walaupun masa dalam bulan Syawal. Ya, ustazah kira mungkin akan bertembung juga dengan majlis-majlis sambutan, ya, rumah terbuka dan sebagainya. Tapi tak jadi masalah apa, yang berkelapangan kita hadir, ya, yang ada urusan tak jadi halanganlah untuk mereka meneruskan urusan mereka. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat kelapangan ini, ya, yang memungkinkan kita semua bertemu dalam rumah Allah pada pagi ini meneruskan pengajian tafsir kita yang sudah masuk ke ayat 65 surah Maryam. Alhamdulillah kita telah pun selesai surah Yusuf. Ya, ada tak yang dah hafal surah Yusuf? Ayat 1 hingga 10. Angkat tangan. Alhamdulillah, ya, ada ni anak murid baik ni, cemerlang ni. Sekarang kita ayat 65 surah Maryam. Muslimat sekalian, daripada akhir Ramadan hari itu sampai hari ni berapa hari dah Syawal? Ini hari yang keberapa Syawal ni hari ni? 26 Syawal. Maknanya tarbiyah Ramadan yang telah kita dapat. Ini muhasabah sama-sama ya muslimat. Ustazah pun ambil masa, ambil peluang. Allah datangkan dalam rumah Allah. Walaupun mungkin kita beza sikit. Ustazah sebagai penceramah ya. Adapun muslimat mendengar apa yang ustazah cakap. Tapi ini tetap merupakan satu pilihan Allah, ketentuan Allah. Allah nak tunjuk yang Allah sayang dengan kita. Jangan leka-leka terus. Jangan lalai-lalai sampai bila-bila. Pada hari yang ke-26 Syawal, hari ini, kita melihat balik apa sebenar kesan tarbiyah Ramadan 30 hari yang telah kita lalui, ya, masa Ramadan yang lepas. Apa kesan dia? Selama 26 Syawal, apa yang telah berlaku? Apa yang berubah pada takwa kita? Apa yang berubah pada hati kita? Apa yang berubah pada ibadah kita? Apa yang berubah pada seluruh kehidupan kita? Ia sudah boleh dinilai seawal hingga 26 Syawal. Tengok je lah diri kita ni muslimat ya. Entah-entah barangkali witir pun dah tak ada dah. Setuju tak? Nak tanya setuju tak setuju dulu. Setuju tak muslimat? Witir dah tak ada dah. Yang jawab muncung tu muncung dia tu, sah-sah lah tak sembahyang witir tu.
Ya, ada di kalangan sahabat kita masih lagi mempertahankan witirnya, masih istiqamah. Alhamdulillah. Masih bertahankah kita menjaga lidah daripada menyakitkan orang lain seperti mana yang kita buat masa bulan Ramadan? Atau dah ramai dah orang tersinggung dengan lidah kita? Dah banyak pihak dah yang kita sakitkan dengan lidah kita. Ini nak kita nilai sebab kita masih baru lagi, baru 26 hari meninggalkan tarbiyah Ramadan, 30 hari lengkap yang Allah datangkan formatnya kepada kita semua, dan alhamdulillah kita turut dengan baik, alhamdulillah. Jadi muslimat, ustazah nak mulakan kuliah kita pada pagi ini ya dengan para muslimah yang hadir, nak mengajak kita sama-sama berdoa, nak ajak kita sama-sama beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dia hakikat kita manusia. Iman kita turun dan naik, kita perlu untuk selalu diperingatkan, dan Allah tidak pernah menutup ruang dan peluang untuk kita kembali bangun mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ustazah mengajak kita semua pada pagi ini ingat satu perkataan namanya istirahatul qalb. Rehatkan hati. Ya, nak ajak berehat. Penat tak muslimai? Penat. Ya, lepas ni kan dah tahu dah ni ya, nak pergi rumah terbuka kan. Ya, tu yang datang awal tu tak payah masak, ya. Sibuk ni kita semua ni, samalah kita juga. Tapi yang paling parah, hati kita sibuk. Hati sibuk sana. Bila dalam hati itu yang ada selain Allah, pasti amat sibuk, amat sibuk. Ia macam sebuah komputer tuan-puan, yang kita isi macam-macam perisian, macam-macam lah. Ya, yang patut dah buang dalam tong sampah dah patut delete dah, masuk, jam komputer kita. Selalu kita diajar untuk refreshkan balik komputer, pilih balik mana yang diperlukan, masuk dalam folder sekian-sekian. Kan itu kalau kita bercakap tentang alat yang ada keliling hidup kita sekarang. Hati kita juga tuan-puan sekalian, bila yang ada adalah sesuatu yang sangat banyak selain Allah, ia jadi amat sibuk. Penat. Kejap nak itu, kejap nak ini, kejap begitu, kejap begini. Kenapa? Kerana hatinya amat penat dan sibuk, kerana di dalamnya adalah yang selain Allah. Ustazah pagi tadi sempat tengok dalam buku daripada huraian Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam tajuk Tawakal kepada Allah, di mana dalam huraiannya disebut antara lain dia kata sepatutnya adab orang yang nak berzikir kepada Allah, nak ingat kepada Allah, bila dia mengucapkan la ilaha illallah, sebelum dia ucap, semasa dia ucap dan selepas dia ucap, sepatutnya dia mengosongkan hatinya daripada yang selain Allah. Tapi orang yang sebut la ilaha illallah sebelum dia ucap, semasa dia ucap, selepas dia ucap, tapi dalam hatinya adalah yang selain Allah, dia sebenarnya bukan dalam erti kata zikrullah yang sebenar. Kan biasa je sebut la ilaha illallah kan? Kita cubit anak pulas perut dia pun la ilaha illallah juga kan? La ilaha illallah budak ni. Tapi otaknya lain, masa tu lain, lepas tu lain. Jadi ini yang kita nak latih muslimat sekalian, supaya ya kita mengajak hati kita berehat dengan jalan mengosongkannya daripada yang selain Allah. Jadi pada pagi ini, mari kita sama-sama mengambil kesempatan zikrullah, mengingati Allah. Ya, insya-Allah ustazah akan bimbing dan ustazah akan berdoa kepada Allah dengan doa yang ustazah ambil daripada kitab Misteri Berserah kepada Allah. Itu terjemahan dia lah, oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, ada doa dia, dan subhanallah, ya, bagi ustazah doanya sangat memandu dan memimpin kita untuk membentuk hati
ya, menjadi hati yang lebih bersih dan suci, yang diridai Allah insya-Allah. Kita mulakan dengan zikir Allah, Allahu Rabbi, Allah Allahu Rabbuna, la nusyriku bihi syai'a. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalliya ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami memohon kepadamu, curahkanlah selawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, sebagaimana engkau telah mencurahkan kesejahteraan kepada junjungan Nabi Ibrahim dan keluarga baginda di seluruh alam semesta. Engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah dalam golongan orang yang pasrah, bertawakal, menyerah diri kepadamu. Keluarkan kami dari hasrat dan keinginan untuk turut mengatur takdir kami bersamamu atau untuk mengatur dalam menentangmu. Masukkan kami ya Allah ke dalam golongan orang yang benar-benar menyerah diri kepadamu. Ya Allah, Engkau telah memerhatikan kami, Engkau sedang memerhatikan kami, dan Engkau yang maha memerhatikan kami. Maka perhatikanlah kami ya Allah, setelah kami ada sebagaimana Engkau dahulu memerhatikan kami ketika kami belum ada. Pakaikan untuk kami ya Allah pakaian dari kelembutan-Mu. Sambutlah kami di sisi-Mu dan pada kelembutan-Mu. Keluarkanlah gelapnya pengaturan kami daripada hati kami. Pancarkanlah cahaya berserah diri ke dalam jiwa kami. Kurniakanlah kami nikmat tawakal kepadamu ya Allah, sebaik-baik nikmat yang memberikan kepada hati kami cahaya daripadamu ya Allah. Ya Allah, jangan sibukkan kami dengan apa yang telah Engkau jamin untuk kami, sehingga kami lalai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Jangan sibukkan kami ya Allah dengan sesuatu yang telah Engkau jamin, sehingga melupakan kami dengan sesuatu yang Engkau tuntut atas diri kami. Ya Allah,
Engkau mengajak kami untuk tunduk kepadamu dan sentiasa berada di hadapanmu. Kami tidak mampu melakukannya, ya Allah, kecuali Engkaulah yang menolong, memberikan kemampuan kepada kami. Ya Allah, Engkau tahu kami berasa teramat lemah, kecuali jika Engkau menguatkan kami. Kami tidak akan berada dalam suatu tahap dan keadaan kecuali Engkau yang sudi menempatkan kami. Kami takkan sampai, ya Allah, kepada sesuatu yang kami cintakan dan Engkau redai, kecuali Engkau yang menyampaikan kami. Kami takkan memiliki kekuatan atas sesuatu kecuali Engkau membantu kami. Kerana itu, wahai yang maha memerhati, wahai yang maha menyayangi kami, berikanlah kepada kami taufik bimbingan, ya Allah, agar kami dapat sentiasa tunduk kepada perintah-Mu. Dan bantulah kami, ya Allah, agar kami, nafsu kami, keluarga kami bisa menahan diri daripada melakukan larangan-Mu. Ya Allah, kami merayu, ya Allah, masukkan kami ke taman kepasrahan, masukkan kami ke taman penyerahan diri kepadamu. Buatlah kami merasa nikmat dengannya. Buatlah kami merasa nikmat dengan taman pasrah kepadamu. Jadikan jiwa kami senantiasa bersamamu, bukan bersama kenikmatan dan kelazatan yang lain selainmu. Buatlah kami merasa lazat denganmu. Buatlah kami merasa nikmat denganmu. Buatlah kami merasa cukup denganmu. Ya Allah, Engkau telah mengatur segala sesuatu sebelum keberadaan kami. Kami mengetahui bahawa tidak akan terjadi kecuali apa yang Engkau inginkan. Pengetahuan ini tidak bermanfaat bagi kami kecuali ketika Engkau mengkehendakinya. Kerana itu, ya Allah, kami merayu, tempatkanlah kami dalam kebaikan, kembalikanlah kami dengan kebaikan-Mu, muliakanlah kami dengan kurnia-Mu, limpahilah kami dengan pertolongan-Mu, dindingilah kami dengan pemeliharaan-Mu. Pakaikan untuk kami, ya Allah, pakaian-pakaian para kekasih-Mu, dan masukkan kami ke dalam perlindungan-Mu. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami mengetahui bahawa hukum-Mu dan ketentuan-Mu tidak boleh ditentang. Ketentuan-Mu tidak akan terlawan. Kami tidak mampu menolak apa yang telah Engkau tentukan untuk kami dan menghapuskan apa yang Engkau putuskan untuk kami. Kerana itu kami merayu, ya Allah, memohon daripada kelembutan-Mu agar Engkau menentukan kepada kami setiap ketentuan-Mu dengan kelembutan-Mu, dengan pertolongan-Mu dalam setiap keputusan-Mu. Jadikanlah kami, ya Allah, di dalamnya termasuk orang-orang yang Engkau jaga. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimat yang dikasihi sekalian, itu sebahagian daripada doa yang Ustazah bacakan tadi. Sebahagiannya saja, doanya masih panjang. Tapi kalau kita lihat daripada doa tadi, antara permintaan yang penting, antara perkara penting yang disebut dalam doa itu untuk kita fahami ialah betapa besarnya nikmat menjadi seorang hamba yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, serah diri pada Allah. Bukan maksud serah diri itu muslimat maknanya tak buat apa-apa, tidak. Orang yang benar-benar tawakal dan serah diri dengan Allah, bergantung penuh dengan Allah, ialah orang yang sehabis usaha untuk menjadi hamba Allah yang taat. Habis usaha jadi taat. Habis ikhtiar nak mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang Allah larang. Habis ikhtiar, buat sungguh-sungguh benda yang Allah suruh, sungguh-sungguh nak buat. Benda yang Allah larang, sungguh-sungguh tinggalkan. Itu orang tawakal yang sebenar. Tawakal ni kerja hati, gantung dengan Allah, serah pada Allah. Nampak dia berniaga, puan-puan, ni contoh nampak dia berniaga. Pagi-pagi pukul 5.30 lepas dia solat dan sebagainya, dia masak,
Ya, yang jual pakaian pun dah susun dah pakaian dalam bekas dia. Elok-elok buka khemah, gantung pakaian, buat makanan. Baru goreng-goreng, tengok langit gelap. Hitam awan sana. Nak menunjukkan apa? Sekejap lagi nak hujan lebat. Kalau hari ni tuan-puan, cuaca kita hari ni, hujan bukan hujan saja kan? Siap dengan package. Package apa? Dengan petirnya, kilatnya, guruhnya. Tapi ini bukan orang yang duduk di rumah dan kemudian dia mengatakan dia bertawakal kepada Allah. Tak. Dia ikhtiar. Allah suruh dia usaha. Itu suruhan Allah. Dia usaha. Tinggal lagi tengah-tengah dia susun, tengah-tengah dia buka khemah. Hari nak hujan, hatinya selalu menyerahkan nasibnya, takdirnya, rezekinya kepada Allah. Dan dia tenang. Sebab itu Ustazah pernah cakap dulu dalam radio IKIM, kita yang tak berniaga ni tuan-puan, tak berniaga dan Allah berikan kelapangan rezeki, tolonglah pandang sikit sahabat-sahabat kita yang berniaga pasar malam dan hari nak hujan. Cuba duduk, empati, duduk tempat orang tu sikit. Dan inilah di antara khasais, keistimewaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang sangat agung, yang menjiwai perasaan umat dia, perasaan. Sebab itu Nabi ketika ditawarkan untuk jadi yang paling kaya, ditawarkan emas permata, ditawarkan lembah emas kepada Nabi, Nabi pilih untuk jadi orang miskin. Malah diletakkan ciri miskin tu tuan-puan, biar kenyang sehari, lapar sehari. Kita musim-musim Syawal ni tak bertemu hari lapar. Betul tak? Ya. Kenyang ya Rabbi. Kalau scan dalam perut tu ada lagi ketupat terlentang-lentang tu. Dia nak berkata penuh perut dia. Ya Allah. Nabi pilih nak menjiwai nasib umat. Nabi kata biarkan aku menjadi orang miskin, yang hanya diberikan kenyang sehari dan lapar sehari. Kadang-kadang Ustazah fikir-fikir part tu je tuan-puan. Ya Allah, ya Rasulullah, baiknya kau ya Rasulullah. Sebab kalau Nabi itu orang kaya, ya Nabi itu orang kaya, maknanya ibaratnya orang miskin ni kan, pandang je lah kekayaan tu. Macam kalau adalah orang-orang kaya, pendakwah kaya sangat ke, ya ulama kaya sangat ke, dia tak menjiwai perasaan orang miskin. Orang miskin tak rasa geng lah. Tengok dia orang kaya, orang miskin cakap kan. Nabi pilih jadi orang miskin. Ini ajaran Nabi kita, empati, letak di tempat orang lain. Nampak dah hujan, sebab kita nak tolong bantu agar orang yakin dengan Allah. Kita tolong orang yakin dengan Allah. Mungkin ada orang meniaga dengan ceramah Ustazah hari ni, dia nak tengok betul tak betul yang Ustazah cakap. Nanti bila hujan lebat, ya Allah, yuran sekolah anak tak bayar lagi. Ya, banyak lagi hutang-hutang yang dituntut. Aku baru nak berniaga, ya Allah. Engkau dah datangkan hujan lebat. Yang kalau datang ribut tu sampai terangkat-rangkat khemah tu, melayang jadi macam pergi terbang kuali tu. Inilah nak bagi tahu nikmatnya kita berada dalam sosial masyarakat Islam. Empati, letak di tempat dia. Nampak hari nak hujan, kita mungkin tak ada selera pun nak makan tuan-puan, tapi berhenti. Makcik jual apa makcik? Goreng pisang nak. Goreng pisang, kalau kita beli semua pisang yang ada tu, berapa tandan sangat pisangnya kan? Ya, hatta kalau kuih tiaw, mi goreng, katalah kita beli separuh daripada apa yang dia nak jual hari tu, tak mungkin sampai 1,000 tuan-puan, tak mungkin. Kadang-kadang hanya lebih kurang 200, 300. Kalau kita tak boleh beli sampai RM200, tak apa, saya nak 20 bungkus. Orang tu boleh kacau mi goreng dengan air mata tuan-puan, tak tahu dah mana air mata, mana air hujan. Kalau kita menjiwai perasaan dia, okey makcik, saya nak beli 20 bungkus. 20 nak? Dia terkejut. Ya.
Dia tengok body, memang laku 20, dia kata. Baik kau makcik ni kan, ya. Tak, saya pun ada nak bagi orang lah. Ya, tak mungkin kita nak pergi membazir kat rumah kita pula. Tengok Allah jalurkan kita dengan jalur kebaikan. Hanya dengan satu nikmat jiwa, satu kebaikan hati, namanya empathy. Itu cakap bahasa zaman moden, ya. Bahasa yang klasiknya, bahasa yang sentiasa segar, ihsan. Letak di tempat orang lain. Beli 20. Makcik tu gembira. Hati dia berdoa, ya Allah, kau bagilah kebaikan pada orang ini, ya Allah. Dia tak doa dengan mulut. Itu jauh lebih hebat. Dengan hati. Nangis hati doa. Kita pun ambil 20, kita mampu makan sekadar satu bungkus, 19 lagi berselerak sekolah-sekolah tahfiz, sekolah agama. Itu yang nak tahfiz gemuk belaka tu kan. Ya, semua orang pakai hantar kat dia. Rumah-rumah anak yatim, atau macam-macam cara untuk kita sedekahkan. Ada pakcik-pakcik guard kan, ya, kawasan perumahan mana-mana, singgah ambil. Berapa orang? 3, ambil 3 orang. Subhanallah, kita tolong bantu orang yang berdoa tadi, yang berjual tadi, untuk letak, ya Allah, hebatnya bila aku rasa tawakal dengan Allah. Hujan biarlah hujan, itu ketentuan Allah. Tadi kita dah baca doa, kita tidak ada sikap kekuatan pun untuk menahan ketentuan Allah. Nak letak tanam apa? Tawakal. Segala-gala daripada Allah pasti baik. Percayalah muslimat, jalan keluar kepada seluruh kesulitan hidup, kerisauan, kebimbangan, apapun, ialah kembali mengosongkan hati daripada yang selain Allah. Dan kita benar-benar menyerah diri dengan Allah. Tapi bukan menyerah dengan fahaman yang salah. Kita tak usaha, kita tak jadi hamba Allah yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kita pergi buat pula benda yang Allah larang. Itu bukan fahaman tawakal, serah diri yang sebenar-benarnya. Ini yang nak dibaiki dalam ni. Pasti ada yang banyak kekurangan. Kerana itu kita lihat 26 Syawal sudah berlalu, hasil tarbiyah Ramadan belum terlalu nyata kesannya. Kalau kita rasa macam itulah, ustazah pun rasa macam tu. Ya Allah, belum terlampau nyata kesannya, ya Allah. Ya, belum menjadikan aku orang yang benar-benar kuat. Pasti ada yang tidak kena lagi. Dan benda yang paling awal, proses paling awal, fasa paling awal kita nak tengok, ini yang dalam hati ini, yang terkait dengan berserah diri dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimat, sebelum kita masuk kepada surah Maryam, ya, ustazah nak kongsikan. Ada 4 tahap. Ada 4 tahap ataupun maqam. Wallahu a'lam, muslimat nak catat macam mana, ikut pandailah, ya. Tapi ini namanya martabat. Martabat seorang hamba tu, pertama, martabat kita, maqam kita dengan qada dan qadar. Dia ada martabat dia. Ya, orang ini bila diuji oleh Allah, bila ditentukan sesuatu baik buruknya oleh Allah, manusia ni kena capai 4 tahap. Pertama, dengan qada qadar ada 4 tahap. Yang kedua, dengan perkara yang berkait dengan manusia ada 4 tahap. Muslimat ada kaitan tak dengan manusia? Ada kaitan tak hidup dengan manusia? Ada kan? Semua orang ada terkait dengan manusia. Kaitan dengan manusia ni ada 4 tahap. Kaitan dengan Allah, dengan qada qadar ada 4 tahap. Apa yang akan ustazah jelaskan ini sebagai satu maidan ataupun sebagai satu peluanglah, cara ataupun subjek yang kita nak muhasabah nanti bila balik kediaman masing-masing, tengok balik. Baik, kita ambil yang pertama dengan qada dan qadar. Kita sudah belajar tentang Nabi Yusuf.
sebuah plot kehidupan yang sungguh menakjubkan berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam, kan? Ya, adakah sesiapa kat sini yang lebih kurang je jalan hidup dia macam Nabi Yusuf? Cuba angkat tangan. Dia pernah kena campak kat perigi, ya? Tak pernah kan, ya? Ini ya Allah, subhanallah. Jalan cerita takdir kehidupan Nabi Yusuf terlampau indah lah tuan-puan. Ustazah tak jadi menteri pendidikan, ya. Tapi manalah tahu takdir, kan? Ya. Antara cita-cita ustazah kalau terkaitlah dengan Kementerian Pendidikan, nak jadikan kisah Nabi Yusuf inilah ganti novel. Mungkin kena saring balik novel-novel ni. Nak ganti, ini sastra yang paling agung ni. Tengok surah Nabi Yusuf, surah Yusuf. Sastra yang sangat agung. Seluruh perasaan manusia terhimpun tuan-puan, sebahagian besarnya. Ketakutan, dengki, sakit hati, ya, kelapangan, nikmat, mensyukuri. Masya Allah, diadun dalam hidup seorang Nabi yang namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Satu perkara yang kita lihat pada Nabi Yusuf, bagaimana sikap Nabi Yusuf bila berhadapan dengan qada dan qadar. Ya, bagi Nabi ni, bagi para wali dan sebagainya, bagi mereka semua baik belaka dah. Ya, baik belaka. Tapi bagi kita orang awam ni, ada lagi yang kita kategorikan sebagai, sebenarnya yang ni kita tak suka pun, tapi nak macam mana? Kenalah redha, kita cakap. Itu kita punya martabat, ya. Jadi sekarang nak tengok martabat tersebut yang terkait dengan qada dan qadar. Pertama, dari bawah, Ustaz bawa dari bawah. Dia naik. 4. Pertama namanya maqam lemah. Lemah aja. Ya, maqam lemah namanya. Dhaif sangat, lemah. Atau disebut juga maqam syakwa. Syakwa ni macam sedap pula bunyi dia, kan? Kalau tak sebut makna, mungkin ada yang teringin nak letak nama anak cucu dia Syakwa. Siapa nama anak ni, cik? Ya, nama anak cucu ni namanya Siti Syakwa. Wah, sedap, Tapi dengan maksud dia, syakwa ialah keluhan, mengeluh. Jadi makam rendah sekali. Kita dengan qada qadar ni dengan Allah namanya makam apa? Mengeluh. Setiap kedatangan ketentuan Allah disambut dengan keluhan. Maqamun syakwa. Dapat kerja, kan? Ya, tambah lagi kerja, tambah lagi fail. Takkan bertambah fail kerja kita itu kalau tidak Allah izinkan. Disambut tiap fail yang bertambah namanya apa? Syakwa, mengeluh. Balik rumah sambut suami dengan syakwa. Anak pun cerita masalah dapat nombor 31 daripada 32, kita respon dengan syakwa. Mak di kampung telefon kata baliklah, abah kamu sakit, kita sebenarnya nak pergi kursus, kita respon dengan syakwa. Kalau macam tu pergi pendaftaran, tukar nama kita. Ya, semua pakai nama Siti Syakwa, Syarifah Syakwa, tukar yang depan je. Belakang dia sama je perangai dia. Apa dia? Syakwa, mengeluh. Muslimat, ada tak ni yang makam syakwa ni? Ada tak yang namanya Siti Syakwa ni? Sebenar-benarnya lah. Ada tak? Ada. Kenapalah buat ceramah 31 Julai? Kan Syawal lagi ni. Syakwa. Kan? Nanti buat bulan Ogos pun tak datang juga. Ya? Nak raya haji pula dah. Syakwa. Yang penting apa? Kita terlupa kita sudah hidup dalam ni zon kita ni. Ini alam kita. Inilah martabat kita, ni makam kita. Namanya makam apa? Setiap qada dan qadar Allah kita sambut dengan keluhan, mengeluh.
Perangai anak ni begini-begini. Ini kena hati-hati ya muslimat. Jangan sampai orang kata kita, ya, orang nampak kita tu masalah. Orang nampak kita tu masalah. Ada tak jadi macam tu? Ada. Datang je dia mesyuarat, masalah. Kalau dia tak datang, elok mesyuarat tu. Ada je dia buka mulut, dia bagi pandangan, masalah lah yang akan keluar. Kita nampak dah mulut bergerak, tahu dah masalah ni. Ada masalah ni. Jangan sampai kita orang cok macam tu, puan-puan. Sebab apa? Kita terlupa. Kita sebenarnya kenapa terlampau sinonim dengan masalah? Sebab kita kuat mengeluh. Kita tak pindah kepada satu keadaan yang lain yang lebih baik. Mengeluh. Jadi orang-orang yang belajar dan terpelajar seperti mana tuan-puan, kena tinggalkan maqamun syakwa. Ustazah juga sama. Tinggalkan maqam syakwa, mengeluh. Kalau nak duduk dalam zon syakwa, memang senang duduk zon syakwa. Setiap yang datang kita terima dengan keluhan semua. Ya Allah, banyaknya semua ni nak kena buat ke? Mengeluh lah, mengeluh. Datang ustaz kita suruh hafalkan 10 ayat surah Yusuf, syakwa, mengeluh. Ya Allah, 10 banyaknya, manalah dapat. Kita punya urat ni nak putus dah kepala ni. Macam-macam syakwa. Yang dapat tu pasti bukan duduk dalam zon syakwa, tapi ambil sebagai apa? Ini garis ketentuan Allah. Sebab kita tak boleh nak hafal Quran tanpa disuruh. Allah datangkan orang yang menyuruh. Kita tak boleh nak hafal walau 10 ayat Quran tanpa dipaksa. Allah datangkan orang yang memaksa. Kenapa disambut dengan keluhan? Kita dah tinggalkan maqam yang rendah, maqam yang lemah, namanya syakwa, keluhan. Keluar ni sekarang, tak tahu siapa yang ada slipper atau siapa yang kasut dia hilang. Agak-agak macam mana cari-cari tak jumpa. Nak syakwa ke tidak? Sebab dah belajar, eloklah jadinya. Ya, tak dengan loh ni, takut ustazah yang ambil slipper kita nak uji kan, cobaan, ya. Baik, itu yang pertama. Itu bawah tu. Naik lagi. Ini sikap kita dengan takdir Allah. Daripada syakwa naik lagi satu maqam, namanya maqam sabar. Baru naik sabar. Sabar tu maksud dia menahan diri. Menahan diri untuk tetap beradab dengan baik. Ketika mana menerima ketentuan Allah, sabar. Muslimat faham sabar. Kalau kita kata, nak buat macam mana ustazah? Sabar je lah. Orang yang cakap macam ni, dia ada rasa sakit ke tak rasa sakit? Sakit atau tidak? Sakit tu dirasai, kerana dia rasa sakit itulah, dia rasa marah itulah, dia rasa sempit itulah, otak dia bagi satu solusi namanya sabar. Orang yang masih kata nak buat macam mana, kenalah sabar. Kita tahu dia sedang menderitai kesakitan itu. Yelah ustazah, dah nafkah pun suami tak bagi, saya yang kena cari. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Kita tahu dia sedang merasai kesakitan itu. Itu maqam sabar. Tetap satu maqam yang sangat baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang selalu sabar, dia punya ganjarannya tidak dapat dihitung. Sebab Allah yang maha baik tuan-puan, dia tahu sakit yang kita tanggung kat dalam. Kadang-kadang para isteri ni dia rasa geram nak sabar sebab suami dia tak tahu yang dia menahan sakit. Betul tak ibu-ibu sekalian? Bila kita sabar, pasangan kita ingatkan, anak kita ingatkan, kawan-kawan kita ingatkan, tidak ada apa yang berlaku. Kan sakit hati kan? Ya? Sebab dia nampak okey je kita. Padahal kita sedang, ni dia punya apa ni, gelombang kesakitan tu
Ya Tuhan, jantung jadi berdenyut kencang. Darah boleh naik tinggi. Kencing manis kita tu bacaan dia boleh tinggi. Kenapa? Sebab berlaku sebenarnya di dalam reaksi, respon daripada menahan kesabaran. Tapi bila kita nampak, yalah bang, tak apa, saya tak kisah. Suami kita ingatkan betul-betul, tak apa. Betul ke ni awak bagi saya kahwin dua? Tak apa. Dia ingatkan betul-betul. Oh, kalau macam tu saya kahwin 4 je lah. Oh, lagi tak apa. Dia tak tahu yang dalam ni. Allah maha baik, Allah maha sempurna. Allah menyukat kesakitan kat dalam ni. Suka. Sakit tu. Sakit ni nahan ni, ya Allah. Dan orang yang sabar Allah berikan pahala tidak terhitung. Sebab Allah hitung semua muslimat yang sakit dalam, yang tanggung luar, yang pening kepala. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Sebab itu rugi orang yang tak nak berbaik dengan Allah, memilih untuk berbaik semata-mata dengan makhluk dan meninggalkan Allah. Rugi. Makhluk tak tahu pun apa yang berlaku kat dalam ni. Allah tahu, Allah janjikan orang sabar pahala tidak terhitung. Tapi masih menderita muslimat, derita sebab menanggung. Naik satu makam yang lain. Ini urusan kita dengan takdir Allah ni. Naik satu makam yang lain. Namanya ialah makam redha. Redha. Terima. Semua benda jadi payah kerana tidak dapat terima. Muslimat terima tak nama muslimat seperti mana adanya? Terima tak? Terima. Nama siapa? Sofia. Dah terima. Orang yang tak nak terima nama dia naik dengan anak ustazah tu, tak ingat dah. Tapi hala nak ke Kajang lah, ke Bangi, masuk Jalan Parlimen tu. Depan tu ada lori bawa batu, tapi kita tak tahu dia bawa batu. Dia punya batu tu terkena betul-betul dekat cermin depan ustazah driver. Cermin depan tu dia depan ustazah betul. Jatuh, kena kat situ dan dia ada crack lah kat cermin. Ketika itu ustazah dalam zon Siti Syakwa. Dia kata orang kan, sebenarnya dia sendiri Siti Syakwa tu. Pasal duit kita baru keluar kejap tadi kan, ya. Boleh kena tepat-tepat kat situ. Dia sekarang isu dia nak terima ke tak nak terima? Ya. Kalau tak terima, cermin kita dah apa belum? Dah crack belum? Dah. Kalau tak terima, berubah ke keadaan tu? Tidak sama sekali. Kalau terima, insya-Allah tenang. Ustazah belumlah terima, ya, jadi syakwa, mengeluh, ya Allah, kenapalah kita ikut belakang lori ni? Penat Asyik nak pergi dekat kedai cermin, ya. Pok pek, memang tension sungguh. Ada anak Ustaz seorang kat belakang, kat tepi anak perempuan. Dia kata apa? Umi, nasib baik Allah ingatkan kita dengan hanya yang sakit itu cermin. Kalau Allah tegur kita yang sakit tu dahi kita, ia lebih sedih dan menyakitkan. Betul juga kan? Allah tegur yang sakitnya cermin. Boleh tak Allah nak buat? Allah nak tegur ustazah atas kelemahan, kesilapan, kelalaian. Allah tegur, kenakan batu tu benjol ke atas dahi. Boleh tak? Boleh. Tapi ketentuan Allah memilih cermin sebagai ingatan, bukan dahi ustazah. Bila dengar anak cakap macam tu, baru dah kita tersedar. Betul betul. Tak apalah, alhamdulillah, tak apalah. Ya, kawan-kawan tak kena dahi, kena cermin. Senang hati. Kenapa senang? Kita sudah masuk zon menerima. Ada orang diuji dengan anak istimewa muslimat, ya, anak istimewa. Percayalah, macam mana baik pun mulut dia, Allah meneropong hati dia. Dia jadi penceramah motivasi tentang bagaimana menjaga anak-anak autism, anak-anak istimewa.
Ya, dia cerita macam ni, kena hantar sekolah, kena buat begini, kena buat begini. Allah teropong hati dia. Kalau dalam hati dia ada sebesar zarah, sebenarnya dia menolak takdir Allah itu, dia tak pernah tenang muslimat, tak pernah tenang. Tapi makcik kampung sana tak reti pun nak bagi ceramah motivasi. Kalau bagi mikrofon ni lari mencicik-cicik, dia takut tengok mikrofon ni. Ya, tak biasa ni bertemu orang. Tapi kenapa jadi mudah bagi dia? Allah bagi dia satu nikmat namanya apa? Ya, nak buat macam mana dah Allah bagi, kita terima. Ini jalan keluar muslimat. Sebelum kita ikhtiar yang lain-lain, letakkan diri kita dalam zon sentiasa menerima ketentuan Allah. Terima. Muslimat tak nak terima muka muslimat seperti mana ada sekarang. Ya, contohnya dah dia tak bukannya dia nak menolak semua sekali, dia ada part-part je, ada bahagian-bahagian. Kenapalah punggung ni besar sangat ni ya, dia kata. Orang lain tengok cermin sekadar seminit je. Buat macam ni tudung tu kan. Ya, dah betul dah. Yang dia tiap-tiap kali tengok cermin kena 5 minit berpusing. Pusing. Lepas berpusing kena tanya orang. Nampak kecil sikit tak? Nampak kecil sikit tak? Ya, tengok azab Dah terima ini keadaannya. Nak ikhtiar lain cerita. Hati biar terima dah ini. Aku patut bergerak dengan apa yang ada. Aku patut jadi lebih baik dengan apa yang ada. Itu nama terima. Sebab tu orang yang wajahnya menerima keadaan hidupnya, wajah dia sangat memberikan aura kedamaian, tuan-puan. Dia menerima. Kita tengok orang dah botok sana sini muka dia, dah buat macam-macam, tapi percayalah Allah teropong hati dia. Allah perhatikan hati dia. Dia tidak menerima. Yang dah botok pun salah botok lah. Ya, tak betul dah pula alignment macam-macam. Kita jumpa orang macam ni, terasa tahu muslimat, aura dia. Tapi jumpa makcik mana-mana yang tak ada buat ubah suai pun. Maksud ustazah ni ubah suai pada satu keadaan yang memang tidak dibenarkan oleh Allah. Sekadar nak jaga tak ada masalah. Dia jaga. Tapi biasalah orang jual-jual kata lotion ni mujarab, tapi dah habis 5 botol dah. Macam itu juga rupanya. Ya. So dia terima. Kita nampak senang buat urusan orang macam, senang hati. Dia memulakan kualiti hidup dia dengan apa yang dia ada. Ini tak, orang yang tak terima, dia membayangkan orang lain dalam diri dia. Kalau aku jadi dia macam dia ni, kalau aku dapat rupa macam dia ni, lagi berkeyakinan ni. Tengok masalah dia bermula di situ. Orang yang terima dengan apa yang ada, inilah aku kena menanam keyakinan diri. Dia bermula dengan maknanya mencari solusi. Orang tadi tak jumpa tuan-tuan sebab dia terpaksa pinjam orang lain masuk dalam diri dia. Dalam kepala dia ada orang lain, dalam hati dia ada orang lain. Kenapa? Sebab dia tidak masuk dalam zon redha, menerima, terima. Muslimat, terima tak suami yang kita ada sekarang? Keteri je. Ya, dia tak ada ya. Terima tak? Terima. Seronok tak? Seronok. Bermula dengan apa yang kita ada. Jangan pergi bayangkan yang lain-lain. Aku ni boleh baik ni dengan suami ni kalau dia macam Tok Imam tu baiknya. Akan susah. Dua-dua tak jumpa jalan keluar. Dia pun tak jadi sebaik Tok Imam tu, kita pun dah meletakkan syarat yang kita takkan jumpa syarat tu sampai bila-bila. Tapi dengan apa yang ada sekarang, suami saya pemalas solat, ustazah. Ya, mulakan jadi orang yang baik dengan apa yang kita ada. Kalau macam tu saya kena memperbanyakkan doa. Nampak solusi terus. Tapi kalau lawan, yang kita lawan ini adalah kuasa yang maha gagah, tergolek kita tuan-tuan, tergolek. Tak mampu. Tak terima. Tengok anak-anak, bariskan 5 anak-anak. Ya Allah, redha ya Allah. Kau berikan yang terbaik. Inilah anak yang terbaik untuk aku. Inilah jiran yang terbaik untuk aku. Sesiapa juga yang memulakan kualiti hidupnya dengan meletakkan foundation namanya redha, menerima, dia sedang benar-benar mendaki ke arah kejayaan hidup. Tapi orang yang rasa dia mendaki untuk berjaya, tapi foundationnya menolak ketentuan Allah, sebenarnya dia tak pernah naik walau satu anak tangga pun daripada kehidupan yang sedang dia lalui. Itu maqam yang ketiga.
Baik, apa makam yang atas sekali? Agak-agak apa makam yang atas sekali? Sebenarnya ulama juga bincangkan ya tuan-puan, mana-mana yang dululah, sabar dulu ke, redha dulu ke, banyaklah perbincangan ya. Ustazahnya mengambil salah satu pandangannya saja. Benda ni bukanlah kita kata lepas ni sekarang jumpa kawan-kawan kuliah lain pula kita berdebat pula. Yang ni dulu, yang ni. Tak payah berdebat lah ya. Ulama pun dah berdebat dah benda tu, dan ia memang tidak ada satu keputusan yang muktamad ya, tapi ini andaian lah, ijtihad lah, mana yang dulu dalam makam tersebut. Jadi makam yang tinggi yang kita daki ni, yang nombor 4 atas tu, namanya ialah makam syukur. Kenapa ada yang berpandangan makam syukur tu ke atas, mendahului ataupun maknanya mengatasi makam sabar? Kerana ketika mana orang yang bersabar itu masih terasa kesakitan, bagi orang yang bersyukur, ia sedang menikmati nikmat daripada Allah. Itu hebat dia. Ketika mana orang sedang sakit terasa lalu dia sabar, tapi bagi orang yang bersyukur, dia sedang menikmati nikmat. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi benar-benar ibadah kepada Allah. Nabi bangunkan malam, Nabi berjuang siang. Siang Nabi tu, ya Allah, kita pun tahu. Dugaan perjuangan Nabi, kita belajar tuan-puan. Ya, Nabi, apa yang orang tak kata pada Nabi? Bukan bandinganlah dengan kita semua hari ini. Tak ada lagi kita dengar orang yang mengumpat kita, kata kita gila. Belum dengar lagi kan? Kata kita ahli sihir, semua kita tak dengar lagi. Dia cakap sikit-sikit je lah. Tapi bagi Nabi, dilonggokkan semua gelaran-gelaran yang subhanallah memang sangat zalimlah gelaran itu diberikan kepada Nabi. Tapi itulah yang dicanang oleh kafir Quraisy. Ingat tak sakit ke untuk Nabi melihat, ini sebagai dari segi jiwa, emosi, untuk Nabi melihat orang-orang yang ikut, yang terima dakwah Nabi kemudian dipulau. Cuba kita letak diri dalam keadaan tu. Kita melihat orang yang ikut ajaran kita tak makan, kumpulkan daun-daun rebus dalam periuk, sampai mereka terpaksa kata, ya Rasulullah, berdoalah. Berdoalah kamu ke Rasulullah. Kami dah macam ni dah ni, macam ni, sampai macam tu. Tapi Nabi tegur, jangan begitu. Yang sebelum aku, kerana berjuang atas nama Islam ini, sampai ada yang digergaji kepalanya sehingga terbelah dua. Kita belum sampai tahap itu. Tapi nak bagi tahu, begitulah gambaran siangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perjuangan Nabi. Tapi malamnya Nabi menghidupkan malam dengan sebaik-baik cara. Sekarang banyaknya ibadah Nabi, dan Nabi berjawab dengan penuh nikmat. Bukan jawapan, yelah dah Allah suruh, sabar je lah. Bukan jawapan tu. Tapi apa jawapan Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tak nak menjadi hamba yang bersyukur? Sudah barang pasti bagi orang yang bersyukur, ketika mana dia melakukan ibadah atas nama syukur, dia tidak merasakan sebarang bebanan sikit pun. Apa nak beban atas nama syukur? Muslimat kalau berterima kasih dengan orang tu suruh angkat barang dia lah apa, tak beban betul tak? Katalah ni contoh lah, mungkin contoh tak berapa tepat. Ustazah bawa banyak buku apa semua. Muslimat sayang tak kat ustazah? Tak sayang katalah yelah sayanglah sikit. Lepas tu adalah rasa macam yelah menghargai juga sikit-sikit kan. Wallahualam lah, ni contoh ni tak berapa sesuai kan ya. Jadi kalau ustazah turun kereta, lepas tu minta tolong angkat buku, agak-agak buat tu dengan senang hati atau terbeban? Senang hati. Sebab tu saya perhatikan
Muslimat yang angkat barang ustazah, dia angkat dengan senyum. Ada lagi ustazah? Dia tanya. Ya? Tak tahulah kok dia sindir ke apa. Ya? Ada lagi ustazah? Ada lagi. Maknanya dia berstamina lagi nak angkat ni. Senyum. Tapi puan-puan, cuba satu orang kereta, satu buah kereta yang kita tak kenal, tapi jemaah masjid ni juga. Dia panggil kita. Kak, tolong kak angkat tong gas ni. Dia kata. Ya, ataupun tolong kak angkat apa? Buku ni. Ya, kita berkira juga kan. Apa pula kita pula yang dipanggil je. Dia kata. Sambil-sambil ngangkat tu dah tahu ngangkat buku, bawa lah anak lelaki tu dalam hati kita ni kan. Kita rasa terbeban sebab kita tidak ada menghargai. Kenapa? Bila ada penghargaan, ringan. Kak maaf Kak Ibu, tak berat Ustaz, ringan je ni. Boleh dia jawab macam tu, padahal memang berat. Ini Ustaz cakap daripada pengalaman yang muslimat. Tanya lagi, ada lagi Ustazah, ada lagi. Wah, Masya Allah. Ketika kita ada menghargai seseorang, kita tidak rasa bebanan. Sebab itu makam syukur ini tinggi muslimat. Orang yang salat sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah, alangkah ringan tubuhnya untuk salat. Itu kena ingatkan diri kita tu, kena ingatkan anak-anak kita juga. Orang yang baca Quran sebagai mensyukuri nikmat, ada panduan hidup atas dunia ni tuan-tuan, ada panduan. Kalau tak ada panduan, teraba semua, sesat, buta semua. Ya Allah, aku bersyukur. Ya Allah, kau bagi aku panduan hidup. Aku baca atas nama syukur. Tak ada nak berhenti. Sudah baca. Tapi bila datang kepada kita, hari ni tak baca Quran lagi ni, dah belajar dah, kena baca Quran. Baca. Lepas 3 ayat, dah lah. Kalau orang tanya baca Quran belum, dah baca dah tadi 3 ayat. Terbeban. Sebab dia tidak akan dapat merasai kelazatan dan nikmatnya. Kita layan suami atas nama mensyukuri nikmat Allah bagi suami. Ya, Ustazah suka dengan pandangan Prof Muhaya. Dia selalu sebut jugalah, dia kata kita kena selalu cakap dengan suami kan. Dia kata, ya Allah bang, Alhamdulillah Allah bagi saya suami. Terima kasih ya bang, pilih saya. Sebab kalau abang tak nak saya, tak ada orang nak saya bang. Ustazah masa mula-mula dengar kan Prof Muhaya cakap macam tu, Ustaz pun bandingkan dengan ayat Ustazah pada suami kan. Ustaz kata, bang, abang ni orang yang ke-26 tau. Jadi abang kena bersyukur, terbalik kan. Abang tu pula kena bersyukur. Ustaz kata, dah patut lah. Dia tak jumpa formula yang betul jadi hati kita tu tak lapang. Tapi bila Ustaz pun try lah ayat tu cakap kat suami tu terkejut dengar. Dulu lain bahasa dia kan. Sekarang bang, kalau abang tak kahwin dengan saya, bang tak ada orang nak dengan saya. Dia dah macam pandang kita Masya Allah. Ya, menghargai. Bila kita menghargai, ada rasa syukur, insya-Allah semua qada dan qadar Allah itu tidak menyakitkan. Tidak rasa bebanan. Alhamdulillah. Ya, Allah bagi susah sebab kita ni orang tak pandai berbudi, ya, orang tak. Kalau bagi senang semua, tahulah kita ni macam mana. Dan Allah lebih kenal kita. Alhamdulillah. Sebab itu dipayahkan. Alhamdulillah. Betul muslimat. Inilah sikap yang kita kena ada dalam berdepan dengan takdir, qada dan qadar tadi. Ya. Maknanya surah Maryam ni macam tunggu bulan depan lah ya. Okey, yang kedua, bila berkait dengan manusia. Bila berkait dengan manusia, kita nak bina makam yang bagus. Tadi berkait dengan qada qadar, dengan Allah, adab dengan Allah. Kita ambillah, pergilah dekat makam syukur. Ya Allah, syukur ya Allah, begitu begini semua syukurlah. Ya. Sekarang dengan manusia. Yang rendah sekali, yang rendah ialah makam memaafkan. Rendah rupanya makam tu. Maknanya kalau tak sampai tahap memaafkan, itu makam ke laut namanya. Itu memang tak masuk dalam apa yang kita bincang ni. Itu memang teruk sangat tu. Berurusan dengan manusia, dah siapkan kemaafan. Pasti manusia tu akan buat silap. Seperti mana kita juga buat silap, kita juga nakkan kemaafan daripada orang lain.
Ya, kita pun tak sedar bila masa mulut kita menyakitkan dia, bila masa perbuatan kita tak menyenangkan dia, sama je. Kita nak dia pun betul nak ansur dengan kita, kita juga betul nak ansur dengan dia. Alangkah senangnya urusan kita dengan manusia, sebab kita bebaskan diri kita daripada belenggu manusia itu dengan jalan kemaafan. Dah, settle, tak ada apa. Kalau tak maaf, bersarangnya di hati. Bersarang tuan-puan, bersarang. Macam nanai. Bayang je lah, ni perempuan boleh hebat ni imajinasi, hati kita tu jadi sarang anai-anai. Oh ya Allah, buruknya, busuknya, gerutnya, takutnya. Kalau hati kita ada sarang anai-anai, berlubang-berlubang muslimat. Kenapa? Sebab kita jemput anai-anai itu masuk dalam hati, kita belenggu kita dengan setiap hubungan dengan manusia kerana kita tidak memaafkan. Mak menyampah dengan dia tu. Ni kata dengan anak contohnya. Mak tak ada nak maafkan dia, sakit hati mak dengan dia. Mak tiap-tiap hari teringat dia. Padahal muka tiap-tiap hari teringat orang. Ya, tak bebas muslimat, tak bebas, tak merdeka, tak senang. Kita tak memberikan kemaafan. Dah biarlah. Ya, orang kita maaf, kawan kita maaf, pasangan sendiri apatah lagi lagilah kita maafkan. Dia adalah ayah kepada anak-anak kita. Sama juga orang lelaki, apatah lagi isteri sendiri, lagilah diberikan kemaafan. Ustazah minta maaf memberikan contoh yang terkait dengan kehidupan Ustazah. Tapi yelah, Ustazah pun tak tahu kehidupan orang lain. Ustazah, ayah Ustazah umur dah 80 lebih kot. Masa beberapa tahun lepas, masa tu ayah tu sakit. Jadi bila sakit tu, yelah mungkin dia rasa dah macam pengakhir hayat macam akhir hayat. Dia cakap macam-macam, dia cakap. Dan bila Ustazah masa tu nak pergi umrah, masa tu dia sakit, ingat dia kat rumah kakak, salam dia, "Bah, maaf bah, kak cik terpaksa tinggalkan nak pergi umrah. Kalau pergi sendiri mungkin tangguh, tapi ni bawa jemaah." Dan dia kata, "Tak apa, pergi, tempat tu lagi mustajab doa, pergi." Lepas tu minta maaf bah. Lepas tu ayah saya cakap macam ni, "Tak apa, untuk isteri abah, untuk anak-anak abah, abah dah sediakan kemaafan dari dulu lagi. Dah maaf semua. Sebelum kamu semua ada, abah dah sedia maaf. Maaf semua. Tak ada apa-apa. Abah nak bebas besok akhirat. Tak ada yang dakwa mendakwa. Sudah diberikan maaf." Jadi Ustazah pun ambil inspirasi tu tuan-puan, untuk jadi besar hati, besar jiwa. Kita pun siapkan kemaafan kepada ramai lagi yang akan datang menyakitkan hidup kita. Ramai lagi yang akan datang menguji kesabaran kita. Percayalah, ramai yang akan datang. Sebab ini kehidupan. Dalam surah Al-Furqan Allah dah sebut, "Kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kamu sabar ataupun tidak?" Itu dah disebut dalam Quran. Jadi kita siap kemaafan. Ya, dia menyakitkan saya, dia fitnah saya, dia suuzan dengan saya. Boleh jadi saya juga pernah menyakitkan orang lain, pernah fitnah orang lain. Jadi saya juga menyediakan kemaafan untuk sekalian yang bersalah, yang berkait dengan hidup saya. Bebas muslimat. Itu baru makam paling rendah. Makam memaafkan itu sama level tadi dengan syakwa. Yang lemah lah, belum apa-apa lagi, jangan perasan pula, "Saya Ustazah, semua orang saya maafkan." Dah lain pula bunyi cakapnya kan. Rasa diri hebat sangat. Makan lemah je tu. Belum apa-apa lagi, bawah lagi. Tengok lagi banyak lagi kat atas tu. Apa yang kat atas? Atas bersih dari dendam, sehingga boleh mendoakan. Dia tak ada dendam apa. Jangan kat mulut cakap maaf, tapi sebenarnya dia boleh ungkit balik. Ya, saya sebenarnya kalau tak nak maafkan dia boleh. Kalau saya tak maafkan dia atas perbuatan dia 15 tahun lepas, teruk dia tu. Tengok ayat dia. Jadi mana duduk memaafkan tu?
Bila memaafkan maknanya mungkin tak boleh lupa kat hati ya muslimat. Kadang-kadang perbuatan orang, tapi jangan ada lagi diungkap di mulut. Mulut tak nak lagi sebut. Kerja hati ni dah luar kawalan kita lah. Kita sangat lemah untuk uruskan semua benda dalam hati. Ya, dan banyak benda soal hati ni Allah lebih kurang. Sebab tu Nabi SAW sendiri pun mohon dengan Allah, kasih sayang cuba diberikan sama rata pada isteri, dengan adil dari sudut nafkah apa semua dengan isteri-isteri Nabi. Tapi jangan engkau mengambil kira, membebankan dengan apa yang ada dalam hati. Mungkin tak sama pembahagiannya. Jadi kita pun macam tu, dah maaf ya Allah, aku tak sakitkan dia, aku dah cakap aku maafkan dia, dan aku tak sebut lagi di lidahku. Sebab bila ukit, menyakitkan balik. Ada kat dalam, itu urusan kita dengan Tuhan. InsyaAllah Allah Maha Penyayang. Lama kelamaan Allah bersihkan sampai dia tidak mengandungi kesakitan lagi, walaupun teringat tapi tak sakit. Malah kadang-kadang teringat tapi mensyukuri. Ya Allah, ini jalan yang Engkau atur ya Allah. Patutlah Engkau datangkan dia dekat dengan aku. Dan memang kerja dia menyakitkan aku pagi, petang, siang, malam. Ya, laser je kerja dia. Tapi lepas 20 tahun mengingatkan kesakitan ataupun kita kata ya, benda yang dia buat tu bukan lagi dengan rasa sakit tapi dengan rasa bersyukur. Ini jalan yang Engkau bangunkan jiwaku ya Allah, cekal. Ini jalan dia. Muslimat, ini pengamatan ustazah ya. Orang yang selalu diuji Allah dengan kesusahan, dia cekal dan dia tidak mudah rasa sakit. Orang yang mudah rasa sakit biasanya orang yang diuji Allah dengan hidup dalam zon kenikmatan. Ya, ini pengamatan ustazah. Ustazah ambil contoh. Kalau kita selisih faham dengan suami, kan? Ataupun selisih faham dengan orang ke apalah, ya, kita diuji lah dengan selisih faham tu. Ni suami kita ada ni kan, tiba-tiba kita jalan depan dia, kita geram ni jalan, bok jatuh masuk longkang. Saya nak tanya, sakit ke tak sakit? Dia tak berapa sakit. Saya cakap ustazah, ya, kita ni walaupun jatuh, tergeliat kaki ni, cepat bangun, selamba bangun. Saya tak ada apa yang berlaku, kan? Cekal apa kalau bangun terus tak minta tolong? Cekal. Tapi cuba masa zon kasih sayang tu, I love you, you love me, I love you. Dah play on sikit kaki tu, bang, terus abang kan, tak boleh bangun kan, terus nak suruh tarik tangan lah. Ustazah mengamatilah benda ni muslimat ya. Ya Allah, bila aku kau uji, aku rasa tak berapa sakit dah semua benda. Dia tak sakit. Pernah ada seorang hamba Allah cakap dengan ustazah, dia diuji dengan rumah tangga yang sangat dahsyat. Sampai dia kata, bila saya buat kereta, ustaz, saya buat laju-laju sebab saya nampak semua kereta lain macam plastik. Tengok, plastik kereta lain, polisterin, dia kata. Biar betul lori macam polisterin. Ya, nak bagi tahu apa, dia punya rasa sakit tu dah surut. Kita yang tengah berbahagia ni, kita nampak tu pada seperti yang asal lah, atau lebih teruk lagi pula kan. Maknanya takut, asyik takut je. Tapi bila kita ni independen tak ada kait jantung hati dengan orang, kita cekal. Kita lebih cekal lah, lebih tahan sakit. Tengok yang dekat hospital, ada isteri-isteri yang kematian suami mengandung, sian ya, anak kecil lagi, lepas tu bersalin. Cekal muslimat. Jenis yang suami layan daripada pagi sampai ke petang duduk sebelah tu kan. Ya Allah, bang nak itu, bang nak ini, bang masa tu ngidam lagi, lepas nak bersalin dah. Ya, tengok kita, Allah latih dengan ujian tu, hati kita lebih cekal. Sebab itu semuanya baik dari Allah. Hidup kita pun ada uji dengan kesenangan, uji dengan kesusahan. Alhamdulillah ya Allah, nak bina yang dalam. Tak ada orang nak bina dalaman kita muslimat tak ada orang. Muslimat nak upah siapa bina? Tolong saya upah 1,000 sebulan, tolong bina dalaman saya. Siapa nak bina? Dia pun tak tahu dalaman dia macam mana. Allah nak bina, nak bangun dalaman, tapi ni cara dia, follow lah dengan 4 jalan yang telah kita bincang tadi.
Untuk yang kedua ini, apa tadi? Tidak dendam, malah mendoakan. Muslimat nikmat mendoakan orang yang menyakitkan kita, ya, nikmat sangat. Ustazah ada seorang sahabat, secara tak langsung ya muslimat ya, ustazah memang terkesan juga dengan cara dia berdoa. Dia mungkin banyak masa yang panjang dia tak ada suami kan. Dia berdoa, dia sebut nama seorang-seorang. Kalau dia doakan kakak dia sebut, ya Allah, kakak aku, ya Allah. Dia boleh bagi sampai 10 minit atas nama seorang. Dia doa. Sama juga orang yang menyakitkan dia. Ini kami berborak panjang ni, dan Ustaz pun kenal dia. Dia kata orang menyakitkan dia, orang fitnah dia kat pejabat, dia doakan, ya Allah, kasihani dia, ya Allah. Dia takkan dapat menanggung akibat daripada dosa yang dia buat. Aku tahu dia fitnah aku, engkau pun tahu, ya Allah. Dia doa. Kasihani dia, ya Allah. Dan alhamdulillah semua berakhir dengan baik. Itu dia kongsi pengalaman. Semua berakhir dengan baik. Akhirnya yang sakitkan dia lah, yang begitu beginilah, junjung dia pada akhir-akhir perkhidmatan dia dekat tempat tu, dia kata junjung dia, menghargai dia. Tapi dia benar-benar berikhtiar, bermujahadah mendoakan orang yang menyakitkan. Doa. Dan dia doa macam tadilah saya cakap, dia memang sebut nama khusus-khusus. Dia lama kalau berdoa, seorang-seorang dia sebut. Kalau Ustaz kata, Kak doakan ya, suruh doakan Ustazah, ya saya yakin. Dan dia pun sebut, memang dia akan sebut nama. Doakan anak-anak ya Kak, dia sebut nama anak-anak. Ya Allah, ni anak yang nombor 2 Ustazah ni, ya Allah. Nombor 3. Dia memang menikmati ibadah doa itu dengan sebaik-baiknya. Okey, itu nombor 2. Yang ketiga muslimat, meyakini bahawa Allah sebagai penguji, ataupun melihat Allah sebagai yang menguji. Walaupun kita kata ini urusan kita dengan orang kan, tapi hebatnya makam yang ketiga ini, orang itu pun dah makin kecil sebab dia melihat ini dari Allah. Ini dari Allah. Pasti kerana tujuan yang baik. Ini dari Allah pasti kerana tujuan yang baik. Jadi selesai. Ya, dia tak ada terngigau-ngigau ya dengan bayangan orang tu. Ya Allah, jahatnya dia, trauma ni, dia buat begini, dia buat begini. Tak. Tapi sebaliknya apa? Ini dari Engkau ya Allah. Dia takkan berlaku tanpa izin Engkau ya Allah. Jadi hati rasa lapang, sebab ianya dengan perkenan Allah, dengan restu Allah, dah pasti ada kebaikan. Itu hubungan kita dengan manusia. Kalau kita hanya terbatas setakat manusia, penat. Dia kena keluar daripada kepompong manusia, hubungkan diri dengan Allah. Bagaimana? Dengan melihat ini dari Allah. So kita keluar daripada zon manusia, sekarang berhubung dengan Allah. Keluar. Dan yang terakhir, yang keempat, namanya maqam ihsan. Dengan manusia, ini maqam yang sangat tinggi, meletakkan diri kita pada tempat orang lain, dan dalam masa yang sama kita diperkayakan dengan rasa kasih dan sayang. Lihat orang dengan rasa kasih sayang. Jauh sekali nak cemburu, jauh sekali nak dengki dengan dia, jauh sekali nak menyakitkan dia, sebab kita diperkayakan dengan rasa kasih dan sayang. Kadang-kadang ada orang kita rasa nak dengki dengan dia, dah tak tergamak nak dengki lah muslimat ya. Sayangilah dia. Buat apa nak dengki? Oh, sebab dia kaya ustazah, dia senang-senang je orang angkat dia, dia semua dia nak dia dapat. Kenapa nak dengki? Dia sangat sukar dengan ujian tu. Ingat, senang untuk dia berhadapan dengan ujian kesenangan.
Ingat senang ke dia nak jaga hati dia dalam keadaan orang angkat dia? Ingat senang ke dia nak tawaduk dalam keadaan kedudukannya tinggi di mata manusia? Itu ujian dia. Kita patut pandang dengan rasa kasih sayang. Kesian kat dia, dia kena uji juga. Buat apa kita pergi berserabut pula, pergi dengki kat dia? Ya, dia tu pandai lah ustazah, dia memang cerdik, buat kerja semua. Dah, kita sayang dengan dia. Dia kena uji dengan kecerdikan dia. Berapa ramai orang yang cerdik tapi tidak melihat Allah pada kecerdikan yang dia miliki. Dia rasa cerdik tu faktor keturunan, genetik, usaha dia. Berapa ramai orang yang keturunannya cerdik, bila Allah datangkan penyakit Parkinson ke, penyakit nyanyuk ke, apa haram kecerdikan dia tak berguna lagi. Jadi kita melihat dengan perasaan apa? Kasih sayang, kesian dia. Campur kesian-kesian sikit kan? Kasih sayang, nak bantu dia, nak tolong dia. Dah, tak guna dalam hubungan dengan manusia. Kita nak corengkan dengan kedengkian, iri hati, jahat hati, busuk hati, tak nak. Sebaliknya ihsan. Ya, ihsan, letak diri di tempat dia. Patutlah kita kata dia tu garang sangat. Rupa-rupanya dia membesar, ya, tanpa mak ayah, tapi maknanya dalam community yang kasar, ya. Mungkin ada orang macam tu kan? Ya, patutlah dia pun tak pandai nak berhalus. Patut, kesian kat dia. Kita ni yang patut berhalus sebab kita ni dididik dengan baik oleh mak ayah. Jadi bila kita letak ihsan, kita lebih simpati dengan orang yang menyakitkan kita lebih daripada sakit hati. Jadi bila simpati, insya-Allah dia tak menyejaskan kualiti hati. Tapi bila sakit hati, kita yang menanggungnya kembali. Dan kesian dengan kita terlalu banyak yang kita nak tanggung dalam hidup ini. Ini adalah beberapa tahap muslimat yang harus dinilai baliklah. Bila balik nanti kan, tengok balik, betul tak betul apa yang kita bincang hari ini. Ya, sebab atas nama yang pertama Ustaz sebut tadi, apa dia? Istirahatul qalbi. Rehatkan hati, rehatkan. Jangan bagi dia penat, dah tua-tua ni lagi tak nak penat-penat kan? Ya, rehatkan dia, bebas, okey, lapang, tak ada apa. Ini tak, jumpa orang ni, bawa sampai ke rumah, cakap lagi pasal dia, fikir lagi pasal dia, penat. Besok jumpa pula orang lain, tambah lagi kita punya stok orang tu. Ya, dah, kita tak ada apa. Alhamdulillah, lega-lega, lapang-lapang je bertemu orang. Urusan dengan manusia, apatah lagi urusan dengan Allah. Tadi telah dipandu dengan 4 maqam. Jangan duduk dekat maqam syakwa, tapi naiklah pada sabar, naik pada redha, dan naik pada puncaknya, iaitu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dengan itu, seluruh keadaan hidup ini kita sambut dengan senyuman yang manis dan hati yang lapang. Kenapa? Kerana ia datang daripada Allah yang maha baik. Dah, full stop. Senang hati. Bila hati kita lapang, hati kita baik, insya-Allah tindakan, cara berfikir, semuanya baik muslimat. Ya, dan memang kita berdoa Allah letakkan kita dalam kebaikan. Ya, daripada kita jugalah insya-Allah Allah datangkan jalur-jalur kebaikan dengan izin Allah. Semua yang baik, semua menerpa nak datang kat kita. Ya, yang buruk-buruk semua jauh daripada kita. Tapi mulakan dengan apa? Bina dalaman yang baik. Itu ikhtiar kita. Itu kehendak dan tuntutan Allah ke atas kita hambanya. Muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah kira setakat ini sahaja. Mohon maaf ya, tak sempat nak tengok pada surah Maryam. InsyaAllah pada 2 minggu lagi lah. Dan pada muslimat ada hebahan, ya, beberapa program ustazah, program tahfiz Madinatul Hufaz, ya, boleh lihat. Dan nanti boleh bagi, kalau nak respon boleh hubungi nombor-nombor yang tertera lah, ya. Dan tak lupa juga ya, ustazah nak maklumkan, pada 4 September ada program perdana yang menghimpunkan 8 orang pendakwah wanita, iaitu program Wanita Bidadari Syurga dengan kerjasama NGO yang ustazah pimpin, SMS Aisyah, dengan kerjasama NGO Jam'iyah, dengan kerjasama Masjid Wilayah. Ya, dengan pendaftaran serendah 40
RM45 kalau datang 5 orang. Ya, kalau individu RM45 sepanjang hari. Ya, termasuk ustazah juga akan jadi speaker dia. Maka ustazah alu-alukan untuk hadir ke majlis itu. Boleh masuk dalam internet lah, boleh Google. Ringkasan dia KWAIS, ya, KWAIS. KWAIS, so boleh daftar online dan sebagainya. Terima kasih pada semua. Kita sama-sama mendoakan agar Allah selamatkan kita daripada segala bentuk, ya, yang mengundang kemurkaan Allah. Allah keluarkan kita daripada belenggu-belenggu yang boleh, ya, menyebabkan kita mendapat kemurkaan Allah. Ya, kita berdoa Allah sayang kita dan Allah pimpin kita untuk jadi hamba-hamba yang Allah redai. Sekian dari ustazah, dan ustazah alu-alukan anak-anak tahfiz Ar-Ridwan, ya, untuk kutipan derma tabung pengimarahan dan pembangunan Masjid Ar-Ridwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.